1,700, dekat-dekat 1,800 dah. Jadi tuan-tuan, maknanya dia dengan kita berapa tahun? Lebih kurang 300 lah, lebih kurang. Kita ada 2,000 kan, jadi maknanya 300 tahun. Jadi dia ni merupakan satu gerakan, satu aliran pemikiran, ataupun kadang-kadang ada yang disebut dia sebagai reformis. Dan berlaku pro and kontra. Ada yang begitu menolak Wahabi, dalam arti kata Wahabi ni sesat, kufur dan sebagainya. Ada yang dia mengagung-agungkan, maknanya tak ada hal lain dah melainkan Wahabi je satu aliran yang betul. Sebab apa? Sebab mereka membawa aliran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi ada dua golongan. Satu golongan yang memang menghentam habis-habisan, menolak Wahabi ini, dalam arti kata Wahabi ini satu firqah dhallah, satu kumpulan yang sesat, sesat-sesatnya. Maknanya mereka yang menganut Wahabi ini kufur, kafir. Itu satu golongan. Satu golongan lagi mengagung-agungkan Wahabi ini, seolah-olahnya inilah satu aliran yang terbaik, tidak ada tolak bandingnya. Orang tak ikut Wahabi sesat belaka. Jadi lagu tu pula. Bagi saya kedua-dua itu adalah ekstrim. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi bahawa kita kena ambil pendekatan yang kesederhanaan. Hak mana betul kita ambil, hak mana tak betul kita tolak. Begitu. Kan? Sebab apa? Kalau kita tengok, yang pertama sekali, kalau meletakkan mereka ini sebagai satu golongan kafir, dhallah, sesat dan seumpamanya, sedangkan mereka mengucap dua kalimah syahadah, mana mungkin kita mengkafirkan orang yang mengucap dua kalimah syahadah? Tak boleh. Mereka juga Islam. Dia Islam. Cuma mereka kerah. Hak kerah tu cerita lain. Tu tak sebelah lu. Nak cerita, nak kata kufur, tak kufur ni bukan senang-senang. Kan? Sebab kadang-kadang di kalangan umat akhir zaman ni senang sangat nak mengkufurkan orang. Kalau dia tak setuju dengan Imam Ghazali, dia kufurkan Imam Ghazali, wal'iyazubillah. Dia tak setuju dengan Ibn Taymiyah, dia kufurkan Ibn Taymiyah, wal'iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dalam zaman dia tu ada yang saling salah. Itu zaman tu, biarkan itu zaman dia. Kita menilai dari sudut zaman kita. Para ulama, kita hormat mereka. Mungkin ada pandangan-pandangan mereka yang tak sesuai, kita tak terima pandangan tersebut. Tetapi jangan sampai tahap yang kita pula jadi ekstrim, kita mengkafirkan golongan yang tak sepatutnya. Sebab itu manhaj ahli sunnah wal jamaah, satu manhaj dia bukan mengkafirkan terhadap orang Islam yang lain yang mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah masuk syurga. Jadi kita balik kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut tentang perpecahan golongan. Iftaraqat ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Nabi kata umatku berpecah pada 73 golongan, kesemuanya masuk neraka kecuali satu je. Persoalan para ulama bincang daripada hadis ini, apakah mereka masuk neraka itu kerana mereka kufur, ataupun mereka masuk neraka itu kerana kesesatan mereka, yang mana mereka tetap Islam tapi masuk neraka setelah macam masuk penjara lah kan, dah kena panduan, dah kena apa semua, last kali masuk Islam. Sebab dalam hadis tu suruh masuk neraka ada dua golongan. Satu golongan yang kufur, masuk neraka ni neraka selama-lamanya. Hak ni neraka selama-lamanya kalau kufur kepada Allah Ta'ala. Tu pun tuan-tuan ada aliran baru pula hari ni. Risau sungguh kita. Saya tengok baru ni dalam YouTube. Dia kata, apa ada nilai pada kalimah syahadah, dia kata. Tak mengucap tak apa asalkan kamu baik, dia kata. Kalau kawan tu dia kata dia India, Hindu contoh apa, tapi dia baik, dia masuk syurga. Tapi kau ni orang Islam, tapi dia tak baik, dia rasuah, dia zalim, dia masuk neraka. Ada aliran macam tu sekarang ni. Itu dipanggil aliran pluralism. Ini juga ekstrim. Pluralism, liberalism, apa-apa lagi ism macam-macam lah. Yang dianggap maknanya tak ada
keimanan tu bukan benda penting. Tak penting, dia kata yang penting kamu buat baik masuk syurga, kamu buat jahat masuk neraka. Biarlah kamu agama apa sekalipun. Oh, ni berat tuan-tuan. Berat. Dia kata betul apa dia kata. Cuba fikir dia kata. Cuba menasabah dia kata. Kawan kita dia ni, dia tak mengucap dua kalimah syahadah, kita panggil dia bukan Islam, tapi dia cukup baik, dia tolong orang, dia bantu orang, dia jumpa kita senyum, dia makna dia tak berkira dengan orang. Bagus sungguh dia ni, maknanya lemah lembut apa semua. Takkan kita nak kata dia ahli neraka? Hak kawan kita ni pula, oh kononnya pakai serban, konon main masjid surau semayang kan, tetapi zalim, makan rasuah, kemudian kutuk orang, mengumpat, kemudian hina orang, zalim ke orang. Jadi patut mana masuk syurga? Dia kata patut hak ni hak baik tadi masuk syurga, ni masuk neraka. Tu dia aliran hari ni. Oh, tuan-tuan, macam-macam zaman sekarang ni. Kan? Kalau maju tak payah ada agama. Agama apa? Untuk apa? Asalkan buat baik ya. Oh. Kalau macam tu Nabi cukuplah terima. No, terima apa? Terima hak tawaran orang musyrikin, hak kata kawan Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Muhammad, kita buat alternate. Sembah apa? Sembah berhala sekali, sembah Allah pula sekali. Ini alternate lagu tu kan. Turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Lakum dinukum waliyatin. Jelas ayat tersebut bagi kamu agama kamu. Benda prinsip no. Walaupun dia guna logik, tapi logik dia tak bertempat. Logik tak kena. Contoh, saya bagi analogi macam ni. Nak logik macam mana? Contoh begini. Contoh kita, seorang anak, dia dapat duit daripada pak dia, mak dia. Hari-hari dapat duit. Dia belanja di sekolah semua kan. Duit tu, dia jumpa kawan, dia jumpa orang tepi jalan, dia bantu. Dia tengok orang susah, dia bantu. Dia tengok orang tak nak makan, dia panggil, dia belanja makan. Kan? Dia baik tak? Baiklah. Baik balik rumah, dia menengking pak dia. Dia menengking mak dia. Dia tak suka. Pantang silap sikit, dia buat terajang mak dia. Mam, jatuh. Kan? Tapi pak dia sabar, bagi duit kat dia. Bagi duit. Nah lah ni belanja kamu, balik awal sikit lah. Peduli apa? Aku nak balik pukul apa? Oh tu dia marah, derhaka pada pak dia. Pak dia bagi duit hari-hari ni. Peduli apa aku? Dia pergi keluar jumpa orang, ditolong sana, ditolong sini. Tuan-tuan, kalau kita tahu dia ni derhaka pada pak mak dia, kita nak kata dia baik ke jahat? Ha? Baik ke jahat? Jahat kan? Baik, saya nak bawa analogi, nak fikir tuan-tuan. Bagaimana seorang yang melakukan kebaikan sama-sama manusia, tetapi dia syirik kepada Allah. Sedangkan yang bagi rezeki siapa? Allah. Yang bagi nikmat kat dia siapa? Allah. Sebab apa dia derhaka pada Allah? Sebab apa dia bantah kepada Allah Ta'ala? Yang bagi penglihatan pada siapa? Allah. Yang boleh dia buat baik dengan orang tu sebab daripada siapa? Allah. Tiba-tiba dia derhaka pada Allah, nak kata baik kata jahat? Jahatlah. Sebab dia tidak menerima ataupun tidak mensyukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bukan syirik pula tu. Macam kita ambil mantu rumah tuan. Kita bayar dia 1,000 sebulan. Bayar gaji. Tiba-tiba dia bangkit pagi, dia pergi kerja rumah kawan kita, rumah jiran. Bangkit-bangkit cari mana dia ni, muda ni? Pergi kerja kat rumah jiran. Kita marah tak? Tak apa, sabar lagi. Tengok esok pula. Esok begitu-gitu juga. Dia pergi kerja tempat orang lain. Jadi maknanya kita on the spot, kita pecat dia tuan-tuan. Jadi bagaimana orang yang Allah Ta'ala cipta, Allah bagi nikmat, tiba-tiba dia mengabdikan diri kepada selain daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini kadang-kadang aliran-aliran yang banyak berlaku. Baik, kita balik kepada tadi. Wahabi tadi ni. Kalau yang mana mengkafirkan Wahabi, saya sendiri tidak bersetuju. Sebab lagi mana orang mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh mengkafirkan. Satu. Bahkan dalam fatwa JAKIM, fatwa kebangsaan kan, majlis fatwa tidak menyatakan bahawa Wahabi itu sebagai terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak mengkategorikan sedemikian. Cuma dalam fatwa menyatakan bahawa pendekatan dia tak sesuai diamalkan di Malaysia. Nampak? Kita ambil jalan tengah tuan-tuan. Kita tak kata dia terkeluar akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa?
Sebab kalau kita tengok sumber dia pegang, bagi contoh, pegang pada mazhab Hambali. Banyak pandangan dia ambil mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun banyak dia ambil daripada Ibn Taymiyah pun, anak murid Ibn Qayyim, banyak ambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi maknanya kalau kita kata sesat, maknanya kita menempelak ataupun menolak juga rujukan mereka, iaitu Imam Hambali. Sampai hari ini ada orang sampai ke tahap kalau pergi Mekah tak mau berimam dengan Tok Imam Mekah Abdul Rahman Sudais, tak boleh sebab dia Wahabi. Jadi pergi semayang mufaraqah. Solat di Masjid Haram tapi mufaraqah. Sebab apa? Sebab Abdul Rahman Sudais tu Wahabi. Logik ke tak logik, tuan-tuan? Sedang siapa Wahabi? Sebab dia tak baca bismillah, baca Fatihah. Lah, benda tu benda khilaf. Dia tak baca doa qunut sembahyang subuh. Kan? Hak tu aku tak puas hati, dia kata. Lah, tuan-tuan, itu benar khilaf. Itu khilaf di kalangan ulama. Yang tak kata doa qunut ni siapa? Mazhab Malik, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Yang kata doa qunut ni mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, kita baca doa qunut. Tiba-tiba tu imam mazhab lain, dia tak baca doa qunut. Tak payah baca lah, benda tu khilaf. Lagipun mazhab Syafi'i pun tak kata bahawa itu merupakan satu perkara yang membatalkan solat. Tak ada.